Jadi kita yang kuat ibadah sudah tentu akhlak Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Hajar, mak dia tinggal. Hajar hanya tanya satu je, apakah ni perintah Allah? Jawab Nabi Ibrahim, ya, ni perintah Allah. Bila dia dengar ni perintah Allah, maka dia pun redha lah. Ya, tinggal dua beranak, pokok tak ada, orang tak ada, bekalan ada sikit, gitulah. Ya. Kalau kita tengok hari ni, kalau buat macam tu kena dianggap zalim, macam-macam viral lah, macam-macam. Demikian Allah Ta'ala sebut falamma aslama wa tallahu lil jabin. Dan bila keduanya berserah bulat-bulat, Nabi Ibrahim AS diperintah oleh Allah untuk sembelih. Ini dapat dalam mimpi. Mimpi Rasul ni mimpi yang wajib, mimpi betul. Ya, mimpi Rasul mimpi betul. Jadi dia bawa Nabi Ismail AS ke tempat sembelihan. Sekarang nama tempat Jamratul Aqabah, tempat orang Jumrah yang akhir tu, tempat tu. Itu pun diganggu dalam beberapa kali oleh syaitan. Bila sampai tempat itu, Allah Ta'ala perintahkan sembelih di situ. Maka Nabi Ibrahim AS tanya anak dia nak ikat ke tak ikat tangan. Ceritanya panjang. Akhirnya ayat ni menyebut dia pun membaringkan Nabi Ismail di atas tanah tersebut hingga pipinya terkena dengan tanah tersebut. Ya. Wa nadainahu ya Ibrahim. Ya. Di antara peristiwa ayat ke 103 dengan 104 ni panjang kisah dia. Ya. Dia ambil pisau, dia letakkan pisau, dia sembelih kali pertama tak lut. Dia ambil batu, dia asahkan balik. Kemudian letak kali kedua tak lut juga. Ya, kemudian kali yang ketiga, itu pun ayah dia Nabi Ismail mula-mula letakkan tengkuk anak dia melentang ke atas. Dia kata mungkin ayah tak sepati tengok muka. Ya, terakkan dia, maka dia letak kepala ke bawah. Dia sembelih kali kedua tak lut juga. Ya, maka dia Nabi Ismail kata mungkin ayah kesian tengok tengkuk saya. Ya, boleh tak ayah jangan tengok tengkuk. Nabi Ismail AS letak pisau, pejam mata. Pejam mata, barulah disembelih. Pada waktu itu dia rasa keluar darah, kena tangan dia panas. Ya, dan ayat wa nadainahu ya Ibrahim, lalu kami seru wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, kamu telah membenarkan mimpi. Maknanya Nabi Ibrahim sembelih betul anak dia dan memang keluar darah sebagainya. Ya. Tetapi bila Nabi Ibrahim AS siap, dia campakkan pisau, kemudian dia buka mata, maka dia tengok bahawa Allah Ta'ala menggantikan Nabi Ismail itu dengan seekor kibas. Tapi
Cerita tu kita tahu Nabi Ibrahim masa buat tu dia tak tahu apa yang Allah nak tukar. Cuma pada ayat ni Allah kata laqad saddaqtar ru'ya, kamu telah benarkan mimpi kamu, iaitu arahan Allah Ta'ala. Inna kazalika najzil muhsinin. Ini sahabat-sahabat semua cuba tengok ayat ni. Inna kazalika najzil muhsinin. Sebab ayat ni akan diulang beberapa kali dalam ayat ni. Allah Ta'ala mengatakan bahawa kamu sebenarnya telah membalas, Allah Ta'ala membalas jasa bagi orang yang mengerjakan kebaikan. Orang yang buat baik Allah akan balas dengan ketaatan, dengan kepatuhan. In hadza lawal bala'ul mubin. Allah Ta'ala sendiri sebut ujian sembelih anak ni satu ujian yang sangat besar. Nabi Ibrahim ada anak seorang tu je. Itulah seorang-seorang anak dia. Ya, dan dia merayu pada Allah Ta'ala, doa pada Allah supaya Allah kurniakan anak. Allah kurniakan anak. Allah perintahkan tinggal tepi Kaabah. Bertahun-tahun tinggal. Ya, riwayat mengatakan selama 13 tahun atau 14 tahun dia tinggal anak dia. Datang-datang beberapa hari kemudian mimpi pula Allah suruh sembelih. Maka dia pun bawa anak dia pergi sembelih anak tu. Ya, maka kata Allah, ini benar-benar satu ujian yang sangat besar. Inna hadza lahwal bala'ul mubin. Wa fadainahu bizabhin azim, dan kami tukarkan sembelihan korban itu dengan Ibrahim dengan sembelihan yang besar, iaitu seekor kibas. Ya. Wa tarakna alaihi min akhirin, dan kami kekalkan nama, keharuman nama, kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam sehinggalah kemudian sampai zaman kita, sampai kiamat. Sepatutnya kalau cerita orang buat sembelih anak ni, orang tak cerita, orang akan rasa apalah, ya. Peristiwa bunuh anak ni bukan baru, ya. Tapi cerita Nabi Ibrahim sembelih anak tu, Allah Ta'ala mengangkat martabat Nabi Ibrahim sampai sekarang. Sebab itu perintah Allah Ta'ala. Tapi kalau ada siapa-siapa ayah di Malaysia ni sembelih anak dia, orang akan kutuk, maki hamun orang, anak dia, orang cerca dia, orang hina dia. Tapi tidak berlaku pada Nabi Ibrahim. Kenapa? Kerana kata Allah, wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami muliakan Nabi Ibrahim sehinggalah zaman kepada masa-masa salamun ala Ibrahim, dan salam sejahtera kepada Ibrahim. Ini ucapan salam Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita kalau kita dapat salam daripada orang besar, orang kenamaan, orang kita rasa hebat, kita rasa mulia. Nabi Ibrahim dapat salam daripada Allah. Ya, salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salamun ala Ibrahim. Sejahteralah kamu Ibrahim. Kenapa? Kerana taat patuh perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kazalika nazil muhsinin. Demikianlah balasan bagi orang yang melakukan kebaikan. Diulang sekali lagi. Tadi ayat tadi disebut, ya, balasan kepada orang yang al-muhsinin, diulang pada ayat 110. Kazalika nazil muhsinin. Innahu min ibadina mu'minin. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu hamba kami yang mukmin. Mukmin mana pun dia serah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala, patuh kepada perintah Allah. Basyana bi Ishaq. Maka setelah Nabi Ibrahim AS balik rumah dia, bawa balik kibas, isteri dia Hajar seronok gembira, syukur pada Allah Ta'ala, menangis-nangis gembira. Maka dapat berita kedua, iaitu Allah khabar berita gembira Nabi Ibrahim, kamu akan dikurniakan seorang lagi anak, iaitu Nabi Ishaq melalui Siti Sarah. Sarah ni isteri pertama Nabi Ibrahim. Hajar isteri nombor 2. Hajar ni pembantu rumah dia asalnya, yang akhirnya banyak kisah dia, tapi Allah perintahkan dia kahwin dengan Hajar. Bila Hajar dapat anak, Sarah ni rasa kecil hati, rasa sedih, orang perempuan. Bila ternyata bahawa yang mandul tu bukan Ibrahim tapi dia rasa macam tu. Ya, tetapi bila Allah Ta'ala waktu ayat ni, dan khabarkan berita gembira pada Ibrahim bahawa Allah kurniakan Nabi Ishaq melalui Siti Sarah, dan Nabi Ibrahim beritahu Sarah bahawa kamu akan dapat seorang anak. Masa tu Sarah dah tua dah. Ibrahim masa tu dikatakan umur 100 tahun lebih. Sarah masa tu dalam keadaan yang memang dah tua, dan tak mungkin, dia kata mana mungkin aku dapat anak dekat aku mandul, suamiku dah tua dan sebagainya. Maka kata Allah Ta'ala, itulah kurnia Allah Ta'ala, wa barakna alaihi wa ala Ishaq, dan kami berkati Ibrahim dan Nabi Ishaq alaihissalam, wa min zurriyatihima muhsinun. Ya, di antara keturunan mereka ini terdapat mereka yang muhsin, iaitu mereka yang melakukan kebaikan, iaitu nabi-nabi. Daripada Nabi Ishaq ni beratus nabi-nabi, anak dia, cucu dia, cicit dia, beratus nabi-nabi di kalangan Bani Israel daripada juratan Nabi Ishaq. Dan daripada keturunan Nabi Ismail AS lahir Nabi Muhammad SAW. Tetapi dalam ramai-ramai itu ada yang zalimul li nafsih, ada yang kafir, ada yang tak beriman, ada yang buat zalim, ada yang buat maksiat pada Allah Ta'ala. Juratan yang panjang ratus-ratus tahun, ya, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman.
Wa qad mannanna 'ala Musa wa Harun. Ini cerita lain. Dan kami sesungguhnya melimpahkan rahmat pemberian pada Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Harun ni nabi yang Nabi Musa minta. Bila Allah perintah Nabi Musa pergi jumpa Firaun, Nabi Musa ni dia tak petah bercakap. Dia lidah dia cacat sikit. Bila nak hujah dengan Nabi Musa dengan Firaun, dia rasa takut. Aku takut, ya Allah, aku rasa takut dengan Firaun ni, dengan kezaliman dia, dengan kejahatan dia. Lalu boleh tak ya Allah, aku mohon padamu seorang teman, iaitu Nabi Harun. Lalu pada masa itulah Allah Ta'ala mengangkat Nabi Harun sebagai Rasul. Maka Nabi Harun ni dia lembut, dia petah bercakap. Daun Bani Israel sayang ke dia berbanding Musa. Musa ni badannya besar, tegas, keras, tapi Harun ni lembut. Jadi apa-apa masalah Bani Israel jumpa Nabi Harun. Dan Allah Ta'ala mengangkat kedua-duanya, Musa dan Harun, sebagai Rasul. Wa najaynahuma wa qaumahuma min al-qadbil azim, dan kami selamatkan dia daripada kesusahan yang besar, iaitu waktu banjir besar, waktu Firaun menyeberang laut dan dikejar oleh Firaun, menyeberang Laut Merah. Masa tu Allah selamatkan Musa dan Harun. Sedangkan Firaun dan bala tentera ditenggelam dalam Lautan Merah tersebut, dan Allah selamatkan pada waktu tersebut. Sebenarnya Allah selamatkan Musa ni bukan daripada peristiwa ni, daripada kecil lagi. Waktu nak dibunuh, waktu dihanyutkan dalam laut, kemudian dia sampai ke istana Firaun, dia besar dari istana. Allah selamatkan semua sekali, sampai walaupun mak dia terpaksa pisah dengan anak dia, dihanyutkan dalam sungai, tapi akhirnya Allah perintahkan mak dia menyusu anak dia dalam istana Firaun. Dan demikianlah Allah selamatkan Musa dan Harun. Wa nasarnahum wa fakanuhumul ghalibin, dan sesungguhnya kami menolong mereka sehingga menjadikan mereka orang yang berjaya mengalahkan musuh-musuhnya. Wa atainahum al-kitabal mubin, Allah kurniakan kitab pada mereka, panduan, iaitu kitab Taurat, dan al-mustabin, yang jelas keterangan yang disebut dalam kitab tersebut. Wa hadainahum as-siratal mustaqim, dan kami pandukan mereka atas jalan yang benar. Dua-dua rasul ni berjalan di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tarakna alaihima fil akhirin, macam juga Nabi Ibrahim, dan kami muliakan nama dia kedua-duanya sehinggalah sampai akhir zaman. Nabi Musa ni disebut oleh semua agama, dan dalam Quran sekalipun nama yang paling banyak Allah sebut Nabi Musa. Nama Nabi Musa AS. Salamun ala Musa wa Harun, sebagaimana salamun ala Ibrahim, ayat ni salamun ala Musa wa Harun. Allah Ta'ala mengucapkan salam kepada Nabi Musa dan Nabi Harun AS. Inna kazalika najzil muhsinin, sekali lagi Allah ulang, itulah balasan kepada orang yang melakukan kebaikan. Tadi dah diulang kalimah ni pada Nabi Ibrahim, dan diulang semula kalimah ini kepada dua-dua Nabi Musa dan Harun. Innahuma min ibadil mu'minin, sebagaimana ayat sebelumnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Demikian juga Allah sebut innahuma, iaitu Nabi Musa dan Harun, min ibadinal mu'minin, hamba Allah yang beriman. Wa inna la Ilyas laminal mursalin, dan Nabi Ilyas alaihissalam, ni cerita Nabi yang ketiga dalam ayat ni. Nabi Ilyas ialah Nabi yang diutuskan, al-mursalin, iaitu Rasul, diangkat sebagai Rasul, diutuskan pada kaum dia. Izqalil qaumi ala tattaqun, kalau mana Nabi Ilyas berkata parunya, hendaklah kamu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Atad'una ba'lan wa tazuruna asal khaliqin, apakah kamu duk sembah Ba'lan? Ba'la ialah sebenarnya sebut tadi ialah nama berhala disembah di zaman itu. Hari ini Ba'la tak ada orang sembah dah. Dalam Quran Allah banyak sembah nama-nama berhala-berhala ni, nama berhala, tapi berhala sebut hilang begitu saja. Kemudian Allahu rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah, dan Allah lah Tuhan kepada nenek moyang kamu, datuk nenek kita semua. Tuhan sebenar ialah Allah Subhanahu wa taala, bukan berhala yang disembah, yang dimuliakan, cipta dibuat dengan tangan dia, kemudian disembah sebagai Tuhan dia. Na'udzubillah. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dengan apa yang kita baca pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.